Itu ada sedikit panggil kata apa nama ni, masalah sikit dah, nanti tunggu sebentar. Iaitu sebagaimana kita telah menyata dah tadi tentang masalahnya kita ni sebagai orang Islam, pastilah kita kena tahu tujuan hidup kita di dalam alam dunia ini, supaya kita tu nak bawanya iman kita menujukan kepada hari akhirat. Pastilah kita tu kena gi dengan cara, gi dengan apa nama orang panggil kata ilmu pengetahuan. Bukan makna kata kita gi ikut kita nak gi itu, bukan. Bukan makna kata kita nak gi ikut kita nak gi itu, bukan. InsyaAllah kita nak mari tengoklah, iaitu pengajian kita pada perjumpaan kita sekali ni, iaitu apa nama, mata pelajaran yang ke-6. Mata pelajaran yang ke-6 iaitu cara-cara kita nak beriman dengan ayat-ayat Al-Quran tentangnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita nak beriman dengan ayat-ayat sakut paut dengan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita sebagai orang nak beriman ni, macam mana kita nak beriman supaya kita itu gapo panggil kata nak boleh beriman jadi molek tadi tu, pastilah kita kena pergi dengan gapo, dengan cara yang para ulama kita ni telah meletakkan, telah menjalankan supaya nak kita itu jadi selamat dan jadi bahagia di dalam hidup. Nak jadi bahagia, jadi selamat di dalam hidup, pastilah kita sebagai orang beriman itu kena pergi dengan cara. Dia kata di sini, dia kata ad-darsul sadis, mata pelajaran yang ke-6. Dia kata al-imanu bi ayatis sifat, iaitu kita beriman dengan ayat-ayat sifat. Kita beriman dengan apa? Kita beriman dengan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita reti dah dan faham dah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kita mempunyai zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bersih daripada segala kekurangan, dan kita itu kena gapo? Dan kita itu kena beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita kena beriman. Maka macam manakah kita sebagai orang yang rakyat kata kita ni orang yang beriman, pastilah kita kena ada cara kita nak beriman. Bukan makna kata kita nak beriman gi dengan ikut perasaan kita dan sebagainya, itu bukan. Pasti kena gi dengan cara, gi dengan alasan, gi dengan gapo, gi dengan undang-undang yang diletakkan oleh para ulama kita, iaitu ulama al-Islam kita. InsyaAllah kita mai tengok sedikit hak mana ada kitab tu. Tengoklah di dalam kitab yang sebagai kitab muqarrar kita lah. Kitab ni sama-sama pun, iaitu kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Ula Sanawi, iaitu kitab Ula Sanawi ni. Dia kata qad ittafaqat aqwalus salafis salih wa a'immatus sunnati 'alal imani billahi ta'ala wasyahadati lahu bitauhid. Dan sesungguhnya
Berarti molek. Nah, dan sesungguhnya gapo telah ittifaq, mana sebulat suara, aqwal, pendapat yang faham daripada Alkitab, pendapat yang faham daripada As-Sunnah. Itu maknanya. Gitu maknanya. Nah, mana kata qad ittafaqat aqwalus salafis salih, pendapat ulama salafis salih. Ulama mana? Ulama salafis salih. Ulama salafis salih. Ittifaq, makna kata sebulat suara ulama salafis salih. Maka apabila kita sebut ulama salafis salih, maka siapakah yang jadi tua bagi mazhab salafis salih? Soal mari terkadang kita tanya diri kita, kata siapakah yang jadi tuan bagi mazhab salafis salih? Man? Siapa? Jawabnya, mazhab salafis salih itu tuanya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyipatkan orang salafus salih itu adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang, sepeheh-peheh agama, orang panggil kata sehebat-hebat dalam masalah ikuti agama. Itu makna kata salafis salih. Tua dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan kata Rasulullah itu puji. Khairul qurun, setengah lafaz khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang iaitu orang yang ada dalam generasi aku. Makna Nabi sekali dengan para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian atba'it tabi'in. Maka pegang jadi jelas, pegang jadi kejak, kata ketua daripada jalan ni salafis salih iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita kata qad ittafaqat aqwalus salafis salih. Ittifaq pendapat-pendapat dan pegangnya napak ke orang salafis salih. Nampak tu tak? Orang salafis salih. Nah, orang salafis salih. Mereka itu siapa ulama salafis salih ni? Humus sahabah. Sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Maka tak kena duk bubuh dah lah. Kata Abu Bakar as-Salafi ataupun Umar as-Salafi, dah tak kena bubuh dah. Karena dia tu duduk dalam korang tu dah. Nampak tu tak? Supaya kita di kalangan ulama ahli sunnah tak ada royak lepas pada kata Muhammad ibni Idris as-Syafi'i as-Sunni. Ya tak kena royak dah lagu tu. Ataupun as-Salafi. Sebab as-Sunni dengan as-Salafi tu benda tula ya. Tak ada benda lain. Kerana sunnah Nabi. Salaf makna kata zaman hak Nabi SAW dan generasi hak Nabi SAW mengakui. Tu makna kata perkara-perkara yang kita wajib kena tahu, wajib kita kena pegang, wajib kita kena ambil cakna dengan dia, ambil penting dengan dia. Tu faham tu tak? Tu nak kita faham. Maka mazhab salafis salih ni ada sungguh tak? Mazhab salafis salih ni ada sungguh tak? Sampaikan ulama kita bawa data di sini. Dia kata qad ittafaqat aqwalus salafis salih ni. Apakah ulama kita berhujah dengan pendapat salafis salih? Maka jawabnya dengan cara jelas, mazhab salafis salih ni bukan mazhab khayali, bukan mazhab hak pesen kira-kira tak ada tua tu, bukan. Tua dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh para ulama. Bukan makna kata tak diakui. Orang tak akui mazhab salafus salih ni makna orang yang tak ada duduk di atas bantasan hak sunnah, duduk luar daripada bantasan hak sunnah,
ya daripada kalangan ahlul ahwa, daripada kalangan ahlul bid'ah dan sebagainya, itu dia tak iktiraf, dia tak aku, dia tak beri harga kepada jalanan salafis salih. Maka kita bukan ahlul ahwa, bukan ahlul bid'ah, maka kita agungkan jalanan salafis salih. Kerana ulama kita kata dengan cara jelas, ulama seumpama Imam Juwaini. Nah, Imam Al-Juwaini ni dia kata, wal-an faqad raja'tu wa'taqadtu madhhab as-salaf. Sekarang ia duduk dalam ilmu kalam lama Imam Juwaini ni. Ia duduk main dengan ilmu kalam sapakah sapakah salah kata jadi tokoh ulama yang besar sekali lah. Tokoh ulama yang besar sekali. Lalu dia kata, sekarang ni aku rajuk dan aku pegang akan jalan ni orang salafis salih. Mana aku jalan mengikut orang salafis salih. Tu makna kata salah satu daripada jalan ni tokoh-tokoh ulama hak Islam kita ada, aku kata di sana ada mazhab jalan ni salafis salih ada. Bukan tak ada sebagaimana yang sebut-sebutkan oleh setengah-setengah daripada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah dan sebagainya, yang dia itu tak akunya jalannya salafis salih. Itu bukan. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sendiri pun sebut di dalam kitab dia, dalam tafsir dia. Nampak tak? Tadi tu Imam Haramain, Imam Ibn Hajar akan mari di dalam Fathil Bari. Siapa dia ada Fathil Bari, baliklah juzuk 13 tu. Tu dia. Dan jalan ni hak mana ni? Jalan ni hak Imam Ibn Kathir sebut. Dia kata mazhabus salafis salih ni ada. Dia kata Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laith ibn Sa'd wal Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq bin Rahawih wa ghairihim. Ataupun nak baca gini boleh. Malik wa Auza'i, Imam Auza'i, wa Thawri, Imam Al-Thawri, wal Laith ibn Sa'd. Nah, Imam Misri, orang Mesir, wa Syafi'i, tokoh ulama besar, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawih wa ghairuhum min a'immatil muslimin qadiman wa haditha, dulu dan kemudian. Nah, ayat kata mazhab salah ni ada. Nah, mazhab salah itu ada. Betul tak? Tu sebagai ulama kita ada ayat, maka jalan tu lah. Ada pun orang dok nafi kata di sana tak ada mazhab salah dan sebagainya. Cari ketua tak jumpa ada nama, tak ada tuan dan apa-apa yang dikata tu, itu orang main kata dakwaan daripada orang-orang yang tak ada duduk di atas bantasan ilmu pengetahuan sebagai para ulama kita duduk. Biarlah yang nak jadi ulama sendiri, kita lepas jadilah, tak ada gapo. Cuma kita ikut apa-apa yang dikatakan oleh alim ulama kita hebat-hebat seumpama seumpama Imam Juwaini, seumpama Ibn Kathir dan sebagainya, lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita. Baik. Ia kata di sini qad ittafaqat aqwalus salafis salih. Ia kata sesungguhnya telah ittifaq pendapat-pendapat ulama salafis salih wa a'immatis sunnah, dan tokoh-tokoh ulama hak sunnah. Tokoh-tokoh ulama hak mana? Hak sunnah. Tokoh ulama hak sunnah ni siapa? Makna mereka yang yang beriman dan berakidah seumpama jalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in. Itu maknanya. Wa a'immatus sunnah. Apabila sebut kata ulama is sunnah, maka kata pegangnya dia tu serupa dengan Rasulullah, serupa dengan para sahabat, serupa para tabi'in, serupa atba'it tabi'in. Tak serupa hak lain tu tak apa. Tapi apabila sebut ulama is sunnah ataupun a'immatus sunnah, mana puak hak pegang serupa dengan Rasulullah pegang alaihi salatu wassalam, dan pegang sebagaimana sahabat
radhiyallahu anhum ajma'in, dan para tabi'in dan atba'it tabi'in. Tu bab gengnya. Maka apa nama orang panggil kata alasan mereka tu nyata molek. Kitab yang taruh perkataan mereka itu pun ada. Bukan makna kata tak ada. Istimewanya kitab-kitab mereka ni ada sekali dengan sanad-sanad, sekali dengan perkataan, sekali dengan akuan ulama-ulama. Sebab tu kitab ahli sunnati wal jamaah ni ya istimewa, bezanya ya ada sanad. Ingat ya ada sanad yang nyata sampai kepada tuan. Nah, baliklah kita ahli sunnah mana-mana pun lagi kita akan goyak. Kata hak manakah kitab-kitab hak ahli sunnah kita boleh. Kita orang Melayu ni boleh pergi tengok. Di dalam kitab-kitab mereka. Tu tak? Tu ramai dah sekarang lah ni orang duk ambil kitab-kitab ulama-ulama sunnah kita tu mari sebar daripada korong yang ketiga, korong yang kedua, korong yang keempat, kelima, kata gilah duduk di atas bantasan ulama sunnah. Awak apa diitlakkan, digunakan kata ulama sunnah kerana ia turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pegangnya hak mula-mula sekali. Nampak tu tak? Pegangnya tu ia turut Nabi, ia tak ada taklid siapa. Nampak tu tak? Tak ada ikut siapa-siapa, ikut Rasulullah, ittiba' orang panggil. Ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara jelas, dengan tidak adanya keraguan sedikit pun. Lagu mana ittifaq? Tengok dalam kitab tu anak-anak kita duk belajar tu. Ittafaqat 'alal imani billahi ta'ala. Ittifaq mereka itu orang salah dan tokoh-tokoh ulama sunnah di atas beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan kita yang maha tinggi. Wasyahadati lahu bitauhidi, dan menyaksikan mereka itu salafus salih dan a'immatus sunnah bagi Tuhan itu dengan tauhid. Apa makna tauhid? Mana mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata yang menyaksi kata Allah Subhanahu wa taala itu hanya dua, tidak ada tiga dan empat. Siapa? Iaitu Allah Taala mula-mula. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri hanya kepada Dia, iaitu Allah. Iaitu mula-mula sekali menyaksi kata Tuhan itu tunggal asa, iaitu Allah Ta'ala sendiri. Kemudian diiringi para malaikat dan diiringi para alim ulama di kalangan ulama seluruh. Utamanya ulama salafis salih, utamanya ulama ahli sunnah. Nampak tu tak? Ahli sunnah. Sunnah ni apabila sebut sunnah, sunnah Nabi. Bukan sunnah Aristo, bukan sunnah ilmu kalam. Bukan sunnah tu sunnah ni tak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak besar sekali. Hak tu lah hak jelas. Hak tu lah orang panggil kata dasar hak asal bagi kita kena beriman dengannya. Kemudian lepas pada tu, anak-anak kita duk mengaji, guru kita duk syarah kepada anak-anak kita sebagai orang tua tu peringatik pun tak apa. Wa annahu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan kita tu. Wa annahu ta'ala, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu gapo? Mausufun, dikena sifat. Makna diri Tuhan tu ada sifat. Bisifatihi allati ja'at fi kitabihil aziz wa sahhabiha an-naqlu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dikena sifat dengan sifat-sifatnya. Sifat ni makna kita faham dah. Makna kata barang yang ada di diri zat Tuhan tu. Kita ngaji dah bab sifat. Makna kata seumpama sifat melihat, sifat dengar, sifat hidup, kuasa. Sifatnya merazkikan, memati, menghidup, mereda, marah dan sebagainya. Itu apa panggil sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sifat-sifat yang telah datang di dalam kitabnya, iaitu kitab mana? Al-Aziz. Kitab Al-Aziz mana kitab yang maha agung. Tidak ada dalam Quran kita ni tambahan dan kurangan. Semenjak daripada dia turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada hari ni dan akan terus kepada hari kiamat nanti, dia tetap ada gitu. Dia tetap ada gitu. Sebab tu ulama ahli sunnati wal jamaah dia gantung tentang masalah kita nak kata sifat Tuhan ni di Al-Quranul Karim. Quran wari banyak mana sifat Tuhan dia terima habis. Dia tak ada sakat kata bilangnya banyak tu, bilangnya banyak ni tak. Hak mana Tuhan royak dalam Quran, nak royak tentang dia, tentang sifat dia, tentang nama dia, tentang perbuatan dia, ahli sunnati wal jamaah terima dengan cara bulat-bulat, terima dengan cara penuh-penuh, terima dengan tidak ada ragu, terima dengan tidak adanya bantahan apa-apa. Tapi syarat hak datang di dalam kitabnya, kitab Quran tu. Satu tu ya kah? Tak. Wasahabihan naqlu. Dan yang sah dengannya, dengan sifat-sifat Tuhan tu, an-naqlu, oleh nakalan. Nakalan di sini macam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ya ulama kita kata an nabihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam, daripada nabi kita. Ini konsep ahli sunnah ni. Konsep ahli sunnah ni ada sini. Mana kata apabila yang ngajar bab Tuhan, ia kecek tentang masalah pegang ni, ada boleh dengar Tuhan kata gini, Nabi kata gini. Ia tak ada pergi kuat lain. Tak ada kata orang tu kata, orang ni kata, tak. Tak tu. Orang tu kata, orang ni kata dengan sunyi daripada wahyu. Bukan. Kita ambil tengok cara. Tu cara tu. Tak sedap tengok bilang ni lah. Nampak tak sedap tengok demo tu, tengok demo tu susah. Kita bukan naknya di orang, nak di dasar tu. Dasar tu. Orang pakat tak kata hidung belaka zaman kita, misal kata. Kita pun buat tak kata hati, bukan. Demo pakat duk tak ada jaga kesihatan, biar demo. Tapi kita wajib nak jaga kesihatan. Makan, minum, basuh tangan, pakai, basuh tempat tidur dan sebagainya. Mana kata kita ni kena sungguh dalam masalah jaga diri. Masalah ni pun serupa. Tak usah tengok orang tu gitu, orang ni gini. Orang tu ramah gitu, orang ni tak. Itu bukan dasar hak Islam pada asal. Dasar Islam hak asal iaitu tengok pada apa? Tengok kepada dasar hak ya wari tu ada ke tak wahyu Tuhan? Ada ke tak wahyu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Situ tepat hak dia tengok tilik. Sebab tu ia kata allati ja'at fi kitabihil aziz wa sahhabiha an-naqlu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya tak situ. Quran hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahak royak lagu ni biar. Orang biasa ke tak ulama royak. Siapakah kita hari kita duk belajar ni, siapakah aku oleh kerajaan dan ulama seluruh ambil buat mengaji, buat belajar kepada anak cucu kita. Mengaji gini. Ni kita tak kenal dan kita tak tahu apa anak kita mengaji. Malam ni kita boleh kenal, boleh tahu kata gapo yang mengaji. Betul molek dengan Islam lah ni. Nampak tu tak? Tu kita kena ikut Alkitab, kena ikut akal sunnah, maka tak sunyi kita daripada mana? Daripada alim ulama. Tapi ulama hak mana? A'immatus sunnah. Nak hak ulama sunnah. Bukan ulama hak bukan sunnah. Nah, ulama hak bukan sunnah ni makna kata ulama yang tak dalam kitab dia terutama bab pegangnya apa balik tengok tak ada ayat Quran. Tak adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kitab ni jalan ni bukan jalan sunnah, jalan ni hak lain. Tak apalah kita taklah, tak usah kata gapolah, kita tak saya beli, kita pergi kedai, pergi pasar, kita tak saya beli barang jangan kita kena.
Biar, kita tak sah tu. Nampak tu tak? Tu ya ada belaka jual di pasar, di kedai ke apa. Hak kita nak, kita beli. Hak kita tak sah, kita tak. Jangan kena. Nampak? Islam kita ajar lagu tu. Cuma kita ngaji nak kata ini bukan jalan ahli sunnah. Ini bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ tepat dia. Ya tak ada konsep ni hak ahli sunnah hanya jual, tak ada. Lain pada ni tak ada. Lah mana? Apabila dia sebut perkataan, sebutnya pendapat, sebutnya huraian, atas tu atas pada tu ada qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nah, qala sahabat kata, tabi'in kata. Dan warilah ulama-ulama hak nak membantukan ayat Quran, bantukan hadis Nabi dan pendapat-pendapat hak ulama sunnah di kalangan ulama hak sunnah. Sama ada hak salafus salih atas pada tu dan sebagainya. Itu cara dia. Nak kita faham molek nah, kita tengok wi pandai lah. Kena tengok wi pandai kata gapo ni, macam mana ni, orang royak gini ni, pasal mana? Kita ambil kaedah. Kalau kita tahu dah tak apalah. Gilah nak pergi ngaji dengan siapa, nak dengar pia pun tak ada gapo. Majlis kita royak dah tak ada paksa. Nak mengaji dengan siapa, nak dengar pia, nak gapo tak ada gapo. Cuma kita ambil cara. Sebagaimana Allah kata, 2 campur 2 jadi 4. Marilah orang mana royak tu jadi 5, kita tak percaya. Sebab tu cara tu penting. Cara tu penting. Baik. Wa bima sahha fi dawawinil Islam. Dan dengan apa? Makna dengan hadis lah. Setengah ulama dengan hadis ataupun dengan pendapat yang sah yang ada pada dawawin. Dawawin ni makna kata kan? Mana kitab-kitab hak agama Islam. Atau panggil dawawin. Dawawin makna kitab-kitab yang hak ulama Islam kita catat taruh. Pendapat salafus salih ada dalam kitab. Nah, pendapat aimatus sunnah ada dalam kitab. Ya gitu. Tu dah. Tu nak kita faham jadi molek supaya gapo? Supaya nak kita itu tak terlari daripada kacing asal yang kita sebagai orang Islam nak jalan. Yang kita sebagai orang Islam nak jalan. Wa annahu ta'ala wa bima sahha fi dawawin al-Islam binaqlil udul thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan nakalan yang udul. Apa makna udul? Yang dia itu tak dusta. Tu makna udul dalam agama kita ni asalnya makna kata tak dusta. Ulama sahabat ya tak dusta. Sebab tu dinamakan sahabat tu kulluhum udul. Semua mereka itu adil. Apa makna adil di situ? Katanya para ulama, yakni mereka itu tak sengaja dusta dalam urusan agama. Dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, mereka itu tak dusta. Maka kita sebagai orang Islam jangan kita dusta. Mengajar jangan dusta. Lagu mana? Apa nak bolehkan dustanya? Kerana adanya habuan-habuan yang tertentu yang kita lah tahu dan Allah Subhanahu wa taala pun tahu tujuan kita. Sebab tu Islam, kita nak ngajar Islam bukan kita ngajar kerana kita nak habuan. Tak. Kita ngajar tu liwajhillah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak daripada ni. Nampak tu tak? Kita kena sebar benda hak benar. Nah, sebar benda hak benar. Kerana apa? Kerana orang yang ngajar agama ni dia kena tak hati kata dia dok buat amanah, dok bawa amanah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok bawa. Bukan mana kata kita mengajar nak masuk kocek kita, mengajar nak bela puak kita, belanya kumpulan kita dan sebagainya. Itu bukan. Itu bukan mengajar agama. Nampak tu tak? Ada jadi keleheng di kalangan orang Islam kita, ya puncak kerana kita tak ada bersihkan hati. Bukan mengajar kerana Allah Subhanahu wa taala ada. Mengajar kerana nak jaga puak, mengajar kerana nak jaganya habuai, mengajar kerana nak tu nak ning, itu jadi masalah. Sebab tu kita kena betulkan niat kita. Ya bukan masalahnya duk diajari agama.
Masalahnya duk di orang tu. Orang yang ngajar agama terkadang orang panggil kata benda ada dua royak. Tak jadi jelas. Benda hak pesen kata boleh kita peluah, kita buat jadi sepik dan sebagainya. Nampak tu tak? Nak kita jadi jelas we molek, we jadi faham, we jadi molek supaya kita ni boleh bawa agama pergi jumpa dengan Tuhan kita ni jadi molek. Pak kita pun tak say juga kita ngajar agama takut kena duk tanggung pikul pula hari akhirat esok. Aku turut emung sebab aku jadi gini, minta Tuhan melaknat timu. Kita tak say lah tu. Kita jadi tok guru terkadang kena laknat oleh pengikut di hari akhirat esok. Tu Tuhan dak royak lah Quran. Kita tak say tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita ngajar ni nak melepaskan kewajipan diri kita, beban kita, amanah kita hak Tuhan wi kita dan amanah lagi terhadap orang hak dengar kita tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita tu sebagai orang Islam kena henti-hentilah masalah ni. Baik. Kita dengan nakalan yang udul, yang tak dusta. Al-thiqat yang dipercayai. Mek mana ilmu tu? Ilmu tu mek mana? Daripada an Rasulullah ambil. An limakhuz ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Nabi. Tu nak ayat kata kita jangan puaslah. Apabila kita ngaji agama qala Allah Taala, tafsir gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama faham gini. Gitu. Maka ayat Quran dengan hadis Nabi itu benda yang nyata, benda yang tidak ada sulit. Sebab Tuhan royak dah kata Quran ni adalah kitab hidayah. Quran ni adalah keterangan bagi semua perkara. Maka ulama hak mai royak lain daripada apa hak Tuhan nak tu, jadi ulama lain tu tegah. Kan gigi kecil lagu tu Tuhan tak ada nak lagu tu. Jadi ada lalu. Apa? Kerana agama kita ni adalah agama yang Tuhan duk jaga. Tuhan gerakkan. Cepat tegar demo tu sikit. Yang ngajar tu bukan sepengakun nak. Hasil tu lah. Tu situ. Sebab tu manusia kita ni ada perkara-perkara yang duk jadi nasihat menasihati, tegah mentegahi. Sebab tu nak jadi jadi glitch tu tak boleh. Glitch dengan sebab salah terkadang kita ni manusia tak apa. Tapi hak pesing sekelain tu tak boleh. Sebab tu bahasa Arab ya beza di antara mukhti dengan khati. Tu mukhti dengan khati. Saya masa duk mengaji dengan tuan guru seorang ulama Mesir. Namanya Ad-Doktor Syekh Muhammad Hawas hafizahullah ta'ala. Dia daripada ulama Mesir sebagai guru kita. Dia kata kita ni kena jadikan diri kita sebagai orang yang beramanah dengan ilmu. Tetapi terkadang kita silap. Glitch panggil. Maka glitch itu panggil mukhti. Mukhti ni makna kata boleh salah. Manusia tak sunyi daripada salah, ya salah. Tapi hak tak maunya khati. Makna sekelain salah. Sekelain buat jadi salah. Ni salah. Sebab tu dia kata la ya'kuluhu illa al-khati'un. Tak makan bara api neraka tu malaikat orang sekelain buat salah. Kalau salah tu apa? Kalau sekelain buat salah, lepas tu tak minta apa pula. Hak tu kena teruk. Hak tu teruk. Sebab tu jangan kita jadi gitu. Jangan kita jadi gitu. Ya tak boleh lah. Masalah ni masalah agama Tuhan, bukan agama hak kita duk rengka sendiri. Agama Tuhan. Kita sebagai orang nak sebab agama kena pergi dengan cara hak Tuhan nak lah. Nampak tu tak? Jangan kita duk apa nama kok tu dan kok ni. Tu. Pas lagu mana? Fa amarru nusus as-sifat kama ja'at. Maka mereka itu ni. Cara mereka ini beriman. Ingat? Cara mereka orang salafus salih dan tokoh ulama sunnah ni beriman macam ni. Macam mana?
iaitu mereka melalui akan nas. Apa makna nas? Nas di sini makna perkara yang tidak mempunyai makna yang lain dah. So tu ayat sifat tu dak dah, tak ada makna lain, makna so tu. Hak tu ayat tu, hak tu makna dia. Kalau tu tak kandak, maka tu menyata. Nampak tu tak? Jangan kita tahu makna ya banyak gitu gini. Dah. Ya masalah nusus sifat. Sebab tu ulama kita tak nama nas. Jamak dia nusus. Nusus sifat. Mana lalu? Kita lalu di atas nas dalil Al-Quran ataupun dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ja'at, sebagaimana dia datang. Sebagaimana dia mari. Ya mari lagu mana? Pegang tu. Mari lagu mana? Berimej tu waktu. Di sini ia tak serupa dengan cara ulama hak bukan sunnah. Ulama hak bukan sunnah, ia tengok kata Quran ni beham metah dan dia kata tak boleh kita nak berimej selalu. Kenapa? Kerana Quran dan hadis Nabi menunjuk di atas kesesatan, menunjuk di atas kekufuran, menunjuk di atas apa? Di atas bahan metah. Kalau kita makan jadi mudarat bagi diri kita. Itu perkataan mereka yang tak kena mengena dengan tokoh-tokoh ulama is-sunnah. Ia tak kena mengena tu. Hak tu nas ada dalam kitab-kitab mereka yang kecil lagu tu ada. Nampak tu tak? Yang ada yang kecil lagu tu. Tetapi biarlah, sebab dia bukannya tokoh a'immatus sunnah. Tak apalah yang nak kecek lagu tu. Sebab dia orang tak juru, orang lobe, orang yang menyalahi Allah Ta'ala dan Rasul. Biarlah. Tapi kita ni, orang juru ni jangan. Jangan kecek lagu tu. Jangan pakai pendapat tu. Jangan pergi lagu tu. Tak boleh. Nampak? Kerana Quran kita ni behar masuk dah dan dia menunjuk di atas apa? Dia menunjuk di atas di atas hidayah, di atas pertunjuk. Tunjuk di atas kehebatan, tunjuk di atas bersih, bukan tunjuk di atas tasbih menyerupai, tidak. Tu dia. Bab ke apa? Bab tentang sifat-sifat Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu dia. Ya tak keluar daripada tu. Nampak tu tak? Tu kita tengoklah. Kata cara hak ulama sunnah kita ni macam mana? Orang hak bukan sunnah macam mana? Ya pas kita pilih lah, kita nak a'immatus sunnah, kita tu hak sunnah ni lah. Supaya kita duk negara ni, negara kita duk ni ada orang beriman, ada orang tak beriman. Biarlah kita sayang pun tak apa dengan dia, tak ada masalah apa kerja tempat tolong apa nama, tapi tempat yang jadi khususiat dia tu, sembah berhala, makan babi, makan arak, makan berapa tu tak boleh lah. Kita nak buat sayang tak boleh. Tak apa, sayang kita makan juga tak boleh. Nampak tu tak? Supaya masalah ni. Orang bukan sunnah, dia berani kecek kata Quran, hadis menunjuk di atas sesat, menunjuk di atas kufur, menunjuk di atas tasbih sebagainya. Dia kata, biarlah tu, dia bukan jalan ahli sunnah. Sunnah mana? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah hak lain, sunnah mana jalan? Lain pada jalan Nabi, nak panggil sunnah boleh juga, tapi sunnah hak lain lah. Nampak tu tak? Tu dia. Maka di sini kita nak faham kata jalan ni hak Islam kita, hak sunnah hak sebenar, dia kata ia melalukan nas ayat-ayat sifat Tuhan tu kama ja'at, sebagaimana datang. Sebagaimana apa? Sebagaimana datang. Tak ada jadi apa nama kelih gapo tu, ayat tu datang macam mana baca turut tu lah. Gigi tu lah. Gigi tu tak ada jadi apa nama kesusahan gapo dak. Lagi kita nak baca hak ulama kita tulis di dalam buku ni, buku kanak-kanak kita dok belajar ni, insya-Allah taala. Kama ja'at min ghairi tahrifin wala ta'tilin, daripada ketiadaan kita ubah. Kita pergi ubah macam mana Tok Guru? Ubah tu hari yang kata wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Tuhan hari akhirat esok, maka kita kata tak ada datang muka lain. Tak boleh. Itu bukan a'immatus sunnah kecil lah tu. Bukan a'immatus salafus salih kecil lagu tu.
Nampak tu tak? Illa malaikan. Kata, ya, urusan Tuhan datang. Serta Allah subhanahu wa ta'ala itu datang juga. Tak nafi kata Tuhan datang, okey. Nak tafsir dengan lazim, boleh. Tafsir panggil tafsir dengan lazim, tak apa. Perak tafsir dengan lazim, makna kata boleh kita kecek lagu tu. Akan tetapi tak menafikan malzum. Ya, Tuhan datang. Urusan Tuhan pun datang juga hari akhirat esok. Okey, tak apa lagu tu. Ya, Allah Ta'ala turun kepada langit dunia sebagaimana Tuhan khabar. Dalam hadis Nabi yang sahih. Dengan cara ya Allah subhanahu wa ta'ala tak ada khabar kepada kita macam mana. Lepas tu rahmat dia turun tak? Rahmat pun turun tak? Tak apa. Tetapi kata tak, Tuhan tak ada turun. Tetapi rahmat turun. Itu bukan jalannya salafus salih. Nampak tu tak? Itu bukan jalan a'immatus sunnah. Itu nah. Kita faham molek. Min ghairi tahrifin, dengan ketiadaan tahrif, wala ta'tilin. Dan jangan kita mengurang. Ta'til mana mengurang? Tuhan kata ya datang, kita kata tak. Apa panggil kurang. Tuhan kata ya turun, kita kata tak, kurang. Tuhan kata ya redha, kita kata tak. Tak boleh. Isbat tadi jangan isbat lafaz saja, kena isbat sepakat makna. Main lagu mana ambil isi, ambil kulit saja isi tak mau, tak boleh. Nampak tu tak? Supaya pun kita kata aku nak belinya ikan sekilo, kulit dengan isi sekali. Tak gitu kah? Tu orang jual lagu tu. Padahal mau kata ada juga orang jual suku, jual kulit saja seumpama kulit air ke kulit ke apa. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Tapi apabila ada kulit, air ada tak pada asal? Ada. Kita tak ada kulit saja, air tak ada kali pada asal, boleh kecek lah tu? Tak boleh. Sebab tu apabila kita kata aku isbatkan lafaz, pasti engkau kena isbatkan makna. Sebab Tuhan waktu turun ayat Quran, lafaz serta makna. Bukan makna saja, bukan lafaz saja. Dua-dua sekali. So, pengaruh dengan jasad. Tu dia. Tu nak kita faham. Tu makna kata wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Daripada ketiadaan kita ubah dan kepada ketiadaan kita kurang. Tak boleh kurang. Kurang tak boleh ya. Tuhan royak gitu, kita nak buat kurang. Tak boleh lah. Nampak tu tak? Wala taqyif. Ni syarat ni. Dan tak boleh kita nak royak gitu dan gini. Tuhan turun. Cuh gitu. Tu apa yang kata takyif. Nampak tu tak? Pahala yang kata turun hak tu mana hakikat. Baik, kalulah Tuhan ada hakikat, ke Tuhan ada majaz. Diri Tuhan tu ada hakikat ke ada majaz? Ada hakikat ke? Kalau hakikat serupa ni, gitu. Boleh katalah tu. Tak boleh kata kan? Apa? Hakikat hak Tuhan bukan hakikat hak kita. Tu Tuhan ni menjadikan perkara yang tak ada ada boleh. Nampak tak? Kita beriman ada orang Islam kita. Hak tak ada Tuhan buat ada boleh tak? Tuhan kita beriman lagu tu lama dah. Bukan baru-baru kita beriman lagu tu. Allah Ta'ala kita beriman lagu tu. Hak tak ada boleh. Lepas tu kalulah hak ada dah Tuhan nak buat tak boleh. Tuhan nak buat tak boleh. Tuhan nak turun kepada langit dunia dengan tidaknya jadi Tuhan tu ada dalam langit, boleh ke tak boleh? Di sana boleh. Lepas tu kan akal kita tak boleh terima. Sebab akal kita campur dengan ilmu hak lain daripada wahyu. Sebab tu kita tak boleh terima. Tu dia. Supaya kita pada asal orang tua ni mak pak kasih tak pada anak? Kasih. Tak itu. Kasih kepada anak. Tetapi ada juga mak pak hak tak kasih pada anak. Sebab masuk cara mikir lain tu. Dia punahkan perasaan, punahkan fitrah. Juga masalah iman. Nampak tu tak? Kita beriman. Kata Tuhan nak buat gapo apa boleh. Tak khayal tak kita. Tak khayal tak kita. Nampak tu tak? Tu kita faham ke? Ni Tuhan kita duk mengaji sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Bukan duk mengaji bab sifat makhluk dan perbuatan makhluk hak lemah. Tu nak kita faham.
Nabi SAW royak dalam hadis kata tiap-tiap hamba apabila semaya dia kecek dengan Tuhan. Sungguh tak sungguh? Pak orang semaya dalam dunia ni berapa waktu? 5 waktu. Berlainnya masa. Berapa juta orang? Tuhan nak dengar, nak dia kecek ke? Tu manusia, keceklah tu. Itu adalah manusia. Itu adalah kira hak lemah. Kita bukan, Tuhan kita bukanlah tu. Tuhan ni wi makan kepada manusia saja ni kita khoyak otak tak ada dah. Tapi bukan sekadar Tuhan wi makan wi minum kepada manusia, binatang lagi, jin lagi, pokok kayu lagi, apa nama lagi. Banyak perkara lagi daripada makhluk hak Tuhan wi makan wi minum. Mana Tuhan merezekikan. Lemah. Oh nak dek kat Tuhan. Ya tak boleh buat kira dengan kita lah. Nampak tu tak? Ya tak boleh buat kira dengan kita. Ni dah buat kira dengan kita. Mana nak istiwa lagi, mana nak nuzul lagi. Oh. Kok mana belagah akal tak boleh tak makan. Ya Allah, itu makhluk. Wahai saudara, itu makhluk. Itu adalah makhluk yang dhaif tu. Kita nak kira lah tu. Adapun Allah tak boleh buat kira lah tu. Dalam minit tu lah memati menghidup. Kita boleh buat tak? Tak boleh. Dalam minit ni Tuhan menghidupkan. Dalam minit ni Tuhan mematikan orang. Yang menghidup yang mati itu biar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hidup mati. Hak ni merezeki. Hak ni terima doa. Hak ni duk kecek dengan orang semaya. Lepas nak dek kat Tuhan. La ilaha illallah. Ya tak ada kira lah tu. Itu makhluk hak kita tak kira tu. Nampak tak? Ini bab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ulama kita kata wala takyif. Jangan kita dok kata gitu dan gini, dok kira-kira, tak boleh. Yalah. Isbat sebagaimana Tuhan raya, okey, tak ada masalah. Kalau tak benar Tuhan sepak tu baik pada diri dia. Supaya Tuhan sepak mengatuk, Tuhan sepaknya beranak, Tuhan sepak isteri, Tuhan sepak tu baik. Ni setengah-setengah kata mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala nak turun kepada langit dunia. Sebab apa? Sebab langit dunia ni gelap tak sama. Ya Allah. Sedangkan hadis tu hadis mutawatir. Kalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar kita kecek lagu tu, Abu Bakar, Umar dengan yang buat kan dengan kita. Katanya Ibnu Rajab dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala ilmi al-Khalaf, nascaya mereka itu akan tuduh kata ini adalah munafik. Kita naklah tu. Tak boleh kita sebagai orang Islam nak pergi kecek lah tu. Itu makhluk. Yang ada buat kecek lagu tu nah. Cek tu kalau orang kecek lagu tu orang tak kenal Tuhan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya tak kenal Tuhan sungguh. Lalah yang nak lagu mana, nak berupa warna-warni macam mana biar tak ada masalah. Tapi itu orang tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak ulama kita tulis kanak-kanak kita mengaji ni, dia kata wala ta'til wala takyif. Tak boleh kita takyif. Dia nak mikir lagu tu, mikir lagu ni tak boleh. Wala tamthil, pak. Tak boleh kita menyerupai. Ni. Tak boleh kita menyerupai. Gapo? Sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Tak boleh kita menyerupai. Apa tak boleh kita menyerupai? Kerana zat dia tu tak serupa dengan segala makhluk. Tak serupa lah mana pun tak serupa. Maka perbuatan dia ikut bagi zat, sifat dia perikut bagi zat tak sama dengan segala makhluk. Kita tak usah kata kerana. Allahu Akbar. Ni benda yang kita logik boleh kita terima dengan cara mudah bagi akal ahli sunnah. Akal hak orang duduk di atas bantasan salafis salih. Kalau akal hak tak duduk di atas bantasan salafis salih ulama sunnah, dia tak boleh terima. Ada lagi habuan tu habuan ni tak ada ikhlas ratik kok mana ni, kita tak ada kata ke mana-mana, kita royak dengan sifat berkira dak tengok suluh tengok kita jual cuming. Nah, kita jual cuming ni. Pada masuluh lah muka demo tu ada jawab kedak. Nah, ada kecacat kedak. Peki ya. Ni duk murih ke cuming ni.
Nampak tu tak? Tu nak kita nampak jadi jelas perkara-perkara umpama ni. Awak apa tu kena beriman dengan ayat Tuhan, lalu di atas apa Tuhan raya, dengan ketiadaan kita ubah makna dan kita menguraikan sifat Tuhan dan kita pergi memikir gitu gini dan kita menyerupai, tak ada. Perkara ni tak boleh ada. Cara kita nak beriman dengan sifat Tuhan, tak boleh ada. Awak apa boleh kata lagu ni, hei ulama. Ulama pun raya. Ni ulama hak sunnah sungguh. Mujur negara kita ni. Ulama-ulama, pilih kitab ulama ahli sunnah hidup mengaji. Kalau pilih kitab hak lain, Masya Allah, teruk lagi lah kita. Kenapa? Kerana ilmu hak duk mengaji terkadang tu, ia bukan padi dak, ia sekeh. Tak? Padi ni ada berah duk dalam. Sekeh ni nak buat apa nama? Buat hari. Patakan nak buat hari semua kita nak makan. Nampak tu dah? Nak makan ni kena pilih padi. Padi pun kena benih hak molek pula. Barulah tubiknya natijah. Baru jadinya kita tu duduk depan. Barulah kita itu maju. Barulah kita tu diredai oleh Allah Ta'ala dan hidup kita dunia ni jadi mewah. Ni kita dah ambil sekal ataupun ambil ilmu hak kita hak dah. Duk mengaji. Nampak? Tak ada mengaji wahyu Tuhan dak. Tak ada ikut jalan yang salafus salih. Tak ada ikut jalan yang a'immatus sunnah. Punah habis. Nampak tu tak? Punah habis. Jadi gitu kak. Punah. Sebab tu alhamdulillah tepat kita, ulama kita pilih kita ni, mukarrar ni nak buat anak cucu kita ngaji lagu ni. Masya Allah. Sebab tu hari ni, orang Islam kita ada dah doktor, bomo duduk di hospital. Nah, penegor besar-besar pun ada orang Islam. Jadi bawa gue ada. Duduk di atas jabatan datuk kan, orang kita. Dan sebagainya daripada anggota-anggota hak pembesar-pembesar duduk di dalam perlembagaan negara pun ada. Nah, duduk di dalam sepa, duduk di mana ada orang Islam. Awak apa tu? Kerana yang ngaji ilmu macam ni. Yang mengaji ilmu macam ni sebab tu nak buatnya hospital, nak buat jamiah, nak buatnya tempat duduk orang Islam, nak buat tu, nak buat ni. Yang mikir jadi gapo? Padi. Yang mikir padi. Padi ni tabur mana asal ke tanah molek ya naik. Kalau tabur sekian saja. Ya ada sekian ni untuk buat hari. Nampak kerja ya hak tu. Lepas tu buat tanya-tanya bunga, hak tu tak apa lah. Nampak tu tak? Sebab itulah Imam Ibn Hajar pun dia katalah tu. Fasa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih. Bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Suruh jauh. Hak kamadiyah, hak biasa tak ada turut jalan ni, hak salafus salih, tak usah terpakai tu. Malaikat orang khalaf hak jalan mengikut ulama salafus salih, tak apa. Tu ulama kita dok tolak pergi waktu mata. Awak apa? Kerana hak ni betul. Kerana hak ni adalah jalan hak tu. Nampak tu tak? Hayah kena pergi kot ni cara kita nak pergi. Tu tak? Kena cari berah nah. Cari padi nah. Cari padi. Bawa padi. Milik padi. Tak usah milik sekal. Kalau milik sekal tak jadi. Ya kerja ya tak banyak sekal ni. Nak tani pun tak naik. Nak pergi bubuh di padi pun tak tubik berah. Tu. Faham nah? Ngaji hak ni tubik jamiah. Tubiknya taknin. Apa makna taknin? Taknin ni makna kata ambil hukum Islam masuk di dalam perlembagaan negara. Hak tak ada Islam sekali pun masuk dalam tu. Orang perempuan boleh kelubung. Ada tempat semaya di jabatan kerajaan. Boleh kita akadnya perlembagaan Islam, syiar lambang Islam dengan cara zahir-zahir. Sebab apa tu boleh buat lagu ni? Kerana ni. Kerana yang ngaji jalan ni hak wahyu. Mengaji jalan ni hak mana? Hak wahyu. Jalan ni padi, bukan jalan ni sekedak.
Tu dia. Muttabi'ina bidzalika. Mereka itu tu salafus salih dan ulama-ulama kita tu ikut. Hal keadaan mereka itu ikut apa? Qaulallahi ta'ala, akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Tuhan. Tuhan naklah mana sini? Cara nak beriman dengan sifat ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada umpama apa-apa pun Tuhan kita tak ada. Tu maka ahli sunnati wal jamaah makna kan ni. Laisa kamitslihi syai', ya pahalah mana? Pahal kata kita menyucikan zat Tuhan. Zat Tuhan ada tak? Ada. Menyucikan nama Tuhan ada tak? Ada. Menyucikan sifat Tuhan ada tak? Ada. Menyuci perbuatan Tuhan ada tak? Ada. Tu. Tu makna menyuci. Faham tak tu? Menyuci ni makna kita menyuci perkara yang kita itu iktikad ada sebagaimana Tuhan royak, sebagaimana Nabi SAW royak. Bukan mana kata kita menyuci, yakni kita meniada. Bukan hak tu. Sebagaimana setengah-setengah orang hak tak faham, ia kata laisa kamitslihi syai'. Tak leh lah. Tuhan dengar serupa dengan kita. Tak leh lah Tuhan melihat serupa dengan kita. Tak leh lah Tuhan datang serupa dengan kita. Tak leh lah Tuhan turun kepada langit dunia serupa dengan kita. Tak leh lah Tuhan itu istiwa serupa dengan kita. Punah. Tak leh. Laisa kamitslihi syai', bukan nak nafikan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan, tak. Nak menafikan menyerupai. Sebab tu dia bagi kamitsli tu. Tu. Nak menyuci. Menyuci ke apa? Menyucikan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, zat Tuhan daripada segala makhluk. Wa huwa, ni soal lagi. Sedangkan ia Allah as-sami'ul basir. Sangat melihat, sangat mendengar, sangat melihat. Sami' basar ni ada dari makhluk, ada. Faja'alnahu sami'an basira. Faja'alnahu, dan kami menjadikan tu ada tu sami' lagi basar. Sami'an basira. Di sini wa huwa sami'ul basir. Benda perkataan tulah dak tu? Perkataan tulah. Sebut tulah. Makna tulah. Hakikat tak sama. Tu hak ahli sunnah wal jamaah. Nampak tu tak? Hak semalam kita ngaji dah. Apabila kita isbat kata Allah Ta'ala itu mempunyai sifat hidup, tak serupa dengan segala makhluk, wajib kita beriman dengan sifat redha tak serupa dengan segala makhluk. Apabila kita beriman kata Tuhan itu bersifat dengan iradah tak sama dengan segala makhluk, wajib kita beriman dengan sifat marah Tuhan tak sama dengan makhluk. Apabila kita beriman kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan bercakap, tak serupa dengan segala makhluk, wajib kita beriman dengan istiwa Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Tu cara dia. Sebab tu ulama kata kita kata terhadap sifat hak mana satu, kita kata habis. Hak mana sifat Tuhan kita kata supaya kita kata tu. Pegas tu. Supaya kita tak ada beza di antara segala-gala rasul, segala-gala nabi. Hak tu dah tu. Tu jalan ni hak ulama salafis salih dan a'immatis sunnah. Hak tu cara dia. Nampak tu tak? Itu apa yang kata jalan ni yang jelas daripada tokoh-tokoh ulama kita. Ya jalan lagu ni. Pas lagu ni jadi mujassimah ke? Jadi musyabbihah ke? Anak cucu kita duk mengaji ni di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Tak. Tak jadi. Tak jadi. Lepas tu nak we tahu kata tak jadi tu hak ulama kita duk royak ni ambil dah duk royak dah ni. Ni kitab ni kitab ni baru lah. Baru pun berapa tahun dah 1431. Ni 1443 dah kan? Berapa tahun dah? Pas belum pada ni ngaji pesen ni juga. Akan tetapi isi kandungnya dia tu mari susung baru. Ngaji pasal ni juga masa
Masa saya sendiri, masa ayah-ayah kita, ibu-ibu kita ngaji pasal ni juga. Di sekolah-sekolah mana-mana pun. Tu. Lepas tu ulama kita tu dah ambil faham ambil mana lagu ni. Ambil faham ambil mana? Ambil daripada tokoh-tokoh ulama kita. Ni ambil dari Sunan Tirmizi. Sakut pak gapo dengan Sunan Tirmizi bab akidah? Ni nak ayat kata ulama sunnah yang gantung di hadis Nabi. Ni Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi pada siapa dia ada Sunan Tirmizi. Nah, kita tengok pada rakam 992. 992. Hadis 992 di dalam Sunan Tirmizi. Dalam apa? Di dalam Sunan Tirmizi. Tu. Kita tengok situ. Saya nak baca kepada umat masyarakat sedikit, nak tambah di atas hak ulama kita hari ni. Ia kata waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat. Dan sesungguhnya telah berkata bukan seorang daklah daripada kalangan ahli ilmu pada ini hadis dan barang yang umpama ini hadis daripada riwayat-riwayat hak mana-mana lagi tu, ia katakan minas sifat, daripada hadis-hadis sakut pak dengan sifat. Sifat ke apa? Sifat Allah. Supang kita nak ngaji ni. Makna kata isi kandungan yang ulama kita buhlah kitab ni khulasah kesimpulan daripada Sunan Tirmizi, hak Imam Tirmizi wari. Pak Imam Tirmizi wari ni hak piye? Hak salafus salih. Ni kita dok dengar tok guru, tok imam, tok khatib dok baca rawahu Tirmizi. Cara faham akidah ya macam mana Imam Tirmizi? Mati tahun 279 dia. Bukan baru-baru. 279 dia mati. Dia kata gini, dia kata minas sifat, daripada hadis-hadis sifat, wa nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya, dan turunnya Allah Ta'ala kepada langit dunia tiap-tiap malam tu. Fa ahli sunnah i'tiqad lagu mana? Wahai Imam Tirmizi hak mengaji pada tok-tok guru lagu mana? Qalu, kata mereka itu ulama-ulama sunnah tu, qad tathbutur riwayatu fi hadha wa nu'minu biha. Sesungguhnya telah sabit riwayat ni. Riwayat ni sabit sungguh daripada Rasulullah. Rasulullah kecil lah ni sungguh. Dan wa yu'minu biha, dan beriman dengannya. Buat kita beriman. Sebab apa kena beriman? Kerana masalah ni masalah Rasulullah raya. Gapo makna kata kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ma maknahu? Makna gapo? Makna nusaddiqu fima akhbara. Kita benar apa yang raya. Tu makna kata ahli sunnah. Nampak ada tak? Ahli sunnah mana kita benar apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya. Ni cara ulama salaf pergi lagu ni. Nak pergi lagu ni. Pak ulama hak bukan ulama salaf, dan ataupun ulama hak khalah tak ada turut ulama salaf, dia pergi lagu lain biar tak apa. Kita nak pergi ni. Nampak tu tak? Tu kita nak pergi ni. Wala yutawahamu, dan tak boleh kita tawahum. Wahai gitu, wahai ni tak boleh, jangan. Ya tak wahai kalau kita tak masuk ilmu lain. Ilmu falsafah ko, ilmu kalam ko, ilmu apa tak masuk, kita tak wahai. Supaya orang apabila cocok obat dalam diri dia tak ada penyakit apa, dia tak ada gana-gana. Dia tak halah tak ada masalah apa. Tapi kalau ada penyakit dalam diri dia, masuk obat, pengaduk berlaku lah ni ada jadi selok, jadi apa nama tu, jelah dia ada dah dalam tu jadi penyakit dia tu, tak obat tu tak masuk dengan dia. Juga apabila dengar wahyu, kita orang bersih molek, betul molek dengan fitrah asal, tak ada gana-gana, tak ada jadi wahai apa-apa, tak. Tapi kalau kita duk ngaji ilmu pelik-pelik sana tu, mari wahyu jadi tak masuk. Jadi tak masuk. Wala yuqalu kaifa. Wala yuqalu kaif. Tak boleh kata lagu mana. Betul molek ulama kita tahu wala takyif. Jelah dah tu. Tu. Lepas tu dia katakan qalu fi hadhihi al-ahadis
mereka itu kata pada ini hadis umpama ni, amirruha kama ja'at. Iaitu amirruha kama ja'at, mana lalu mereka itu sebagaimana dia itu datang dengan ketiadaan, macam mana royak gitu gini, tak ada royak. Baca sekadar mana hadis tu lalu gitu. Lafaz serta makna tak ada wahai apa-apa. Gini gitu. Nampak tu tak? Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Hak lagu ning lah jalan ni alim ulama daripada jalan ni hak ahli sunnati wal jamaah. Imam Tirmizi royak betul-betul lah kata hak ning adalah jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Nampak tu tak? Tu dia hak tu lagu tu. Maka tak jadi musyabbihah, mujassimah, daklah sebagaimana duk lahung-lahungkan oleh setengah-setengah mereka yang tak faham jalan yang salah tu. Sebab dia tak faham kerana dia katuk diri tak mau nak ngaji belajar, dia tak faham sungguh. Nampak tak tu? Itu setengah daripada hujah-hujah yang ulama kita bawa data di sini supaya nak kita jadi kemah lagi. 992 nah kita tengok situ. Sebab tu nak tahu kata akidah email tok guru email kita dulu lagu mana? Tengok. Dalam Sunan Tirmizi terutama dan Sunan Abi Daud dan Hak Bukhari ya tulis. Mari siap-siap terpegangnya demo ni lah. Ni disetujui oleh mereka yang duduk di atas bantasan salafis salih dan a'immatus sunnah. Setuju lagu tu. Maka alhamdulillah ulama kita pilihkan kitab dan isi kandungnya anak cucu kita ngaji hak ni. Hak ni yang panggil padi ni. Ya tanah hidup, dia akan jaya, akan jadi subur, akan jadi maju, tak jadi mundur. Sebab apa? Dia milik padi, bukan milik sekedar. Tu faham nah. Ni sebagai bandingan nak kita mudah nak faham. Walaupun kita tak ada royak kata skill tu tak ada pedah langsung, ada kita royak dah boleh buat hari, boleh buat menane, boleh buat gapo, tapi ia bukan setengah padi. Sebab tu kita nak pegang lah hak salah tu. Nampak tu tak? Ni dak pegang dak faham salah ni darat lah tu. Darat tu kita dak pegang salah. Demo kata salah, dia tak faham tu, dia tak faham. Tak faham sebab kata katuk telinga, katuk mata, katuk pandangan, katuknya cara mikir, tak mau nak buka. Zalim kepada diri sendiri. Baca tengok dalam Tirmizi, baca tengok dalam tu, dalam ni. Dan insya-Allah kita akan bawa data lah kitab-kitab hak nak kita tengok. Nah, kita ni nak kita tengok terupa lagu mana orang-orang salah dulu, pegang kitab umpama mana. Lepas tu kita sebagai ibu bapa dah ataupun orang tua ni ada anak-anak duk bawah jaga kita, kita seru dia. Oh ya, pergi luar negara ke, pergi ke mana ke, beli kitab ni buat klik atik dah, taruh rumah. Gini. Boleh tengok. Tu tak usah takut lah. Nampak? Duk takut buat apa kita nak naik tangga lift. Masa saya duduk luar negara, takut orang Melayu kita nak naik tangga lift, tangga hak biasa kita tangga api tu lah, takut. Saya nak naik tangga biasa, ya sakit lutut. Pas nak naik tangga hak biasa tu pula, nyanyi sungguh. Awak apa? Kerana dia tak biasa. Tak boleh nak kata kat dia tak biasa, kita salah, dia tak biasa duk tengok atik. Tak biasa duk tengok atik. Takut sungguh. Dia kata ke hak lain ni kitab ni gua tak pernah kita ada tanya-tanya. Bukan makna kata kok mana dak, cuma nak kongsi ni kitab. Ni khalqu af'alil ibad Imam Bukhari. Tu kitab sahih tu. Hak Imam Bukhari ni. Khalqu af'alil ibad. Ada siapa kata duk ngaji ni kitab. Kitab khalqu af'alil ibad. Dia kata duk ngaji. Nampak tu tak? Siapa kata duk ambil pengajaran daripadanya. Ni akidah salah hak 100%. Sebab tu kita kena sungguh ratik masalah ni. Insya-Allah kalau kita adanya peluang, kita akan baca kitab-kitab umpama ni kepada ummah. Mari kita tengok atau bagaimanakah Imam Bukhari ni beriman. Imam Bukhari bukan imam yang seorang ni.
Mana tok guru dia yang ngaji, bab-bab pegangnya, ya taruh dek sini. Sebab tu kita ni sebagai umat Islam, insya-Allah, kalau kita bawa padi umpama ni, ia akan tumbuh. Pergi mana-mana pun. Tempat kita ni ya subur kan. Nah, tanah Melayu kita ni ya subur, tanihlah padi. Bukan butir taman ni padi. Nampak tu tak? Ni duk banding kata butir taman. Ya bukan. Nah, wah taman apa ke tanah negara kita pun naik banyak mana dah. Boleh duk nego dah lah ni. Apa ni padi dah. Nah, kita nak uji beza di antara padi dengan skate tu ya. Nak uji beza jangan kita jangan opesen kata cidik. Fatani ni mana orang cidik? Cidik lagu mana? Cidik bawa skate. Ya bukan dia. Cidik nak bawa padi. Tak gitu kan? Tu mana cidik sungguh. Tu dia. Supaya tok nenek hak kita dulu-dulu ya bawa padi sebab tu dia hidup tu. Tu dia. Baik, itulah sekadar daripada apa yang dikemukakan. Maka insya-Allah taala kita akan tengok pula pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Jalan ni asah-asah hak ulama salah ni bina mazhab dia ni pada masalah iman ni macam mana. Ya berimeh, ya kena ada asas supaya kita nak maya kena ada rukun, kena ada syarat okay? Maka syarat rukun nak boleh jadi mazhab salah ni macam mana? Ya lagu mana? Hak tadi tu sebagai muqaddimah nak kita faham. Maka hak ni hak ni insya-Allah taala lagi kita akan masuk. Ni molek lah kita ni sehabis-habis molek ni bab yang kena dah ya 16 bab ya itu 17 bab ya ni. Kita ngaji kelas 8 ni. Nah kita duk ngaji kelas 8 ni bukan makna kata bawah-bawah dak ni sanawi dah dah. Molek lah kita pakat mengaji lah tak apa kongsi. Tu hak comel sekali. InsyaAllah pada perjumpaan sekali ni sekadar inilah sahaja dulu dah. Sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita boleh terimakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran tentang sifat dia dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis yang sahih tentang sifat-sifat Tuhan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala meselamatkan nifaq kita semua umat Islam kita daripada bala petaka, daripada virus corona dan sebagainya. Jangan kita terlupa baca azkar pagi petang, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga kesihatan, jaga bersih katuk hidung molek, nak pergi kana-kana tubik tu pakai yang apa nama ambil cara, ambil jaga dengan sebab hak Tuhan suruh juga tu. Tawakal pun Tuhan suruh, ambil asbab pun Tuhan suruh. Maka kita orang Islam tak ada hampa hak mana-mana. Ambil dengan asbab, kemudian kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal ala Allah. Insya-Allah kita akan selamat di dalam hidup kita. Semoga kita ni apabila tak sihat, payah kita nak mengaji, payah kita nak buat amal dan sebagainya, nak kerja, nak gapo susah. Maka kita pakat-pakatlah duduk di dalam suasana lagu ni tu kita pakat-pakat jaga. Nah, pakat-pakat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sungguh-sungguh. Insya-Allah benda tu ia tak duduk dengan kita lama. Insya-Allah taala benda tu ia tak duduk dengan kita lama, dia akan pergi kalau kita pakat usaha satu tangan ke satu tangan. Berdoa ratik dengan Tuhan, islah diri kita dan sebagainya. Insya-Allah. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.